Kata Syekh Daud Fatani dalam kitab dia Muniyatul Musalli, menyatakan bahawasanya pentingnya sembahyang ini Allah Ta'ala dan juga Rasulullah letakkan ibadah sembahyang itu ba'da syahadatain, selepas mengucap dua kalimah syahadah. Lepas mengucap, lepas tu sembahyang. Nak bagi tahu kata pentingnya ibadah sembahyang. Sembahyang ni bila maklum Nabi dapat? Setahun sebelum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Setahun sebelum Nabi hijrah berlaku peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, antara perkara yang Allah berikan kepada Rasulullah, yang pertama kata ulama, as-salawatul khamsi, sembahyang 5 waktu. Adapun sebelum daripada Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi sembahyang tak? Sembahyang, tapi ikut syariat yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, yang telah ditinggalkan juga oleh Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Sembahyang, bukan tak sembahyang. Pagi sekali, petang sekali. Sebahagian riwayat kata macam tu. Tapi sembahyang. Ada orang mulut celupak, dia kata Rasulullah bukan sembahyang, belum Isra' wal Mi'raj tu, mau duk penampak tak muka dia. Pasal apa? Menghina Nabi SAW. Nabi sembahyang. Dalam peristiwa tu maklum, Nabi naik sampai langit Sidratil Muntaha. Sampai Sidratil Muntaha, Allah Ta'ala bagi sembahyang awal 50 waktu. Lepas tu kurang tinggal 5 waktu. Dan disebutkan siapa yang sembahyang 5 waktu sembahyang fardu, pahala dia sama dengan 50 waktu. Ni kata rahmat umat Muhammad. Bayangkan tengok kalau sembahyang 50 waktu, agak-agak siapa yang letih maklum. Hak pertama sekali Tok Bilal paling letih ni. Jenah bang kawan tu. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elok habis bang duha, masuk bang asar pula. 50 waktu jenah bang orang tua tu. Masya Allah. Dan elang kena bayar banyak lah kat dia. Kalau lah ni elang kita bayar sebulan 1,000 misalnya, kalau 50 waktu, mondok ganda tengoklah, 5 waktu 1,000, 50 waktu, sedap jugalah. Velfire Tok Bilal. Masya Allah. Tok Bilal Velfire. Tu imam naik jet terus, mai surau naik jet terus. 50 waktu jenah takbir orang tua tu. Masya Allah. Tapi Allah faham kita ni macam mana, boleh ke tak boleh. Allah kurang bagi jadi 5, tapi pahala 50 waktu. Ni di antara benda hak Allah bagi dalam Al-Isra' wal Mi'raj. Baik. Yang kedua Allah bagi dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, iaitulah suratul Fatihah. Suratul Fatihah Nabi ambil di Sidratil Muntaha. Maka suratul Fatihah termasuk dalam surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Dia kata macam mana turun di Mekah, Nabi ambil di langit tu, dia kena buat surah Samawiyah, surah langit, baru betul. Maka ulama kata yang dimaksudkan dengan Makkiyah itu apa-apa surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasul. Tak kira lah dia turun tang mana pun, asalkan sebelum hijrah Nabi SAW, dia panggil Makkiyah. Dapat tak? Baik, maka hikmah daripada sembahyang 5 waktu, kata ulama, jihadul ilmi, jihad menuntun ilmu. Hikmah pada sembahyang tu apa dia? Jihad menuntun ilmu. Pasal apa? Ulama sebut mana mungkin ibadah seseorang itu, terutamanya sembahyang, diterima Allah Ta'ala kalau dia tak ada ilmu. Allah tak terima. Kalau mayang du ikut saja tapi tak ada ilmu, maka dia tidak dikira sembahyang, tidak sah sembahyang dia. Bahkan kata ulama, kalau kamu nak sempurna dalam sembahyang, ada 3 benda yang kamu kena buat. Yang pertama, kena cukupkan syarat sah sembahyang. Antara syarat sah sembahyang, kata Syekh Daud Fatani dalam kitab dia Muniyatul Musalli, mengetahui yang manakah rukun, yang manakah sunat, dia kena tahu. Macam mana dia nak tahu? Kena mengaji. Baiklah, dia kena tahu hak mana rukun, hak mana sunat. Takbiratul ihram, sebutan itu rukun ke, sebutan itu sunat.
Dia kena tahu rukuk itu rukun ke, rukuk itu sunat. Dia kena tahu bacaan Fatihah itu rukun ke ataupun sunat. Maka syarat sah sembahyang dia kena tahu benda mana yang kata rukun, benda mana yang kata yang kata sunat. Tu antara syarat sah sembahyang. Antaranya lagi dia kena yakin masuknya waktu qiblat, masuknya waktu sembahyang, waktu qiblat pula. Dia kena tahu masuknya waktu. Macam mana dia nak tahu masuknya waktu? Kena mengaji juga, kan? Lah ni dia pakai apa? Dia pakai jam tu. Masuk 1.15 Zuhur. Titit, titit, titit. Contohlah, kan? Tak apalah tu mudah. Tapi kalau duduk dalam hutan ke mana? Dia kata lohok ke tak lohok ni? Tengok matahari ke duduk turun dah. Dia dah lohok ke tak lohok? Jadi waktu tu dia kena macam mana? Dia kena ijtihad lah. Dia kena letak benda, lepas tu tengok. Kalau bayang ada ke, bayang tak ada ke. Oh, bayang ni tepat-tepat. Nah, masuk ke tak masuk lagi. Kalau bayang tu ada sikit, masuk ke tak masuk lagi. Dia nak tahu bayang tak bayang tu, dia kena mengaji tak? Kena mengaji juga. Nampak tak? Itu kata sembayang tu. Yang ketiga, menghadap qiblat. Syarat sah sembayang. Kita wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, menghadap ke arah qiblat sahaja. Ikut apa hak ulama katalah. Jabatan Mufti kita ke qiblat surau kita, terus kok ni. Ikutlah. Pasal apa? Hukum dia wajib kena ikut pemerintah, yang pemerintah tetap tu. Jabatan Mufti. Kita bukan Mufti. Kita apa? Kita biji goli. Enggak. Maka ikut. Oh kok ni. Adapun yang duduk di Mekah, duduk dalam Masjidil Haram, wajib menghadap arah qiblat, menghadap arah Kaabah. Sebab tu kita tengok orang mayang di Mekah, ada tak sah panjang lagu tu? Ada tak? Ada. Tak, dia akan bulat. Nampak tak? Luar ataupun dalam dia akan bulat. Kawan ni menghadap kau ni, kawan ni menghadap kau ni, kawan ni menghadap kau ni, hak ni menghadap kau ni. Pasal apa? Kaabah duduk tang ni. Maka wajib dia menghadap arah Kaabah. Kalau kalih kau lain, maka tidak sah. Macam mana dia nak tahu ni syarat sah sembahyang? Dia kena mengaji. Lagi macam mana lagi ni syarat sah sembahyang? Bersih daripada hadas kecil, hadas besar. Oh, dia nak beza pula hadas kecil, hadas besar ni lagu mana? Kena mengaji fiqh pula. Kan? Hadas kecil benda apa? Contoh berak, kencing, muntah, pengsan, apa tidak tu. Hadas kecil belakang lah tu. Kan? Hak kata hadas besar ni bukan taik besar. Tak. Taik besar tu pun walau dia berak besar trailer minyak kali pun, dia tetap hadas kecil kawan tu. Yang kata hadas besar ni keluar mani. Contoh. Nah, dia berjimat keluar mani. Hadas halo. Lagi pada dia darah nifas, darah haid, darah wiladah, itu semua dia panggil hadas besar. Kan? Macam mana nak tahu hadas kecil, hadas besar? Kena mengaji fiqh. Nampak tak? Lagi syarat sah sembahyang, suci daripada najis. Yang kata suci pada najis ni bila ni maklum? Iaitulah pada pakaian antaranya. Kalau baju dia lekat tik anjing seketul tang ni, dia wajib kena tukar baju dia, dan baju tu kena sertu. Basuh dengan air tanah, lepas tu basuh dengan air mutlak. Jangan nak pergi siram air kopi kopi Pak Belalang ke Mah Kota Dewa ke. Memang tak sah lah dia pakai mayang. Kan? Maka apa? Pakaian dia. Lepas tu tempat sujud dia, dalam poket pakaian dia pastikan tidak ada najis. Walaupun baju dia bersih, baru beli, tengok-tengok dia buah apa? Botol arak dalam poket seluar. Sah tak? Kata ulama tidak sah hukum dia. Pasal apa? Arak itu adalah rijsun min amali syaitan. Najis amalan yang dibuat oleh syaitan. Tak sah. Nampak tak? Tak sah. Jadi hikmah yang kedua daripada sembahyang itu adalah apa? Menuntut ilmu, jihadul ilmi. Nah, tu pertama ulama kata syarat sah kena bagi clear. Yang kedua rukun sembahyang. Nak bagi clear sembahyang, rukun kena tahu. Rukun ada berapa? Rukun dia 13. Dalam 13 dia bahagi, dia kecil pula skop dia, bagi jadi 3 rukun besar. Nah, 3 rukun besar ni pada hak pertama rukun qalbi, rukun hati, iaitu niat. Lepas tu rukun fi'li, rukun perbuatan, berdiri, rukuk, panggung bangkit pula, turun sujud, i'tidal, apa semua tu rukun fi'li. Nah, lagi pada iaitu rukun qauli,
perbuat ni, hak mulut duk cakap ni. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tu hak baca Fatihah tu dia panggil rukun qauli. Dia baca tasyahud, dia selawat ke atas Nabi SAW apa semua tu termasuk rukun qauli. Dan seterusnya panggil rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Ni kena tahu. Rukun sembahyang, apa dia hak kata rukun tu? Kalau tinggal rukun tak sah sembahyang. Ataupun kalau dia tinggal rukun, dia tak ganti balik, tak naik balik, batal sembahyang. Tapi kalau dia terlupa, tadi terlupa rukuk, dia kata rakaat pertama, maka rakaat tu tidak dikira. Dia tambah satu lagi. Boleh faham ni? Kata rukun ni, tinggal rukun tak ada benda tu. Nah, clear. Jadi dia hak tu kata ilmu tu belum. Begitu juga kita nak masuk saf, kawan kita duduk depan. Lepas tu dia keluar. Jadi kawan hak nak keluar tu pun dia kena ada adab juga lah mayang pun. Bukan keluar merembah belah kok dah lagu tu ya. Betul lah dia batal pun, betul. Tapi apa? Ada adab dia. Macam mana adab dia? Ulama kata tutup hidung. Tutup hidung. Jadi kalau dia mengaji dia tutuplah hidung. Kan? Dia bukan tutup muka. Pasal bah malu takut orang tengok muka dia. Malu apa semua kawan-kawan dia? Mau rentah dah. Dia kan rentah dah, tak ada tutup muka pun tak buat dah. Kan? Dia tutup hidung. Tanda dia mengaji dia tu. Dan bila mana dia tutup hidung, hak kawan tak batal ni pun kena tahu apa makna dia tutup hidung tu. Makna dia batal. Dia batal. Tapi kalau hak tak mengaji dia kata apa? Kentut dia tu. Dia duduk kata dalam hati tu, cukup jahanam makmum ni. Pasal apa? Dia pun tak tahu apa dia kawan tu duduk buat. Dia kata dia tutup hidung, dia keluar belah terus lagu tu. Dah batal dah tak. Pasal apa? Tak mengaji. Ni masalah ni. Nampak tak?